Baru-baru ini, sebuah analisis yang sukar dipercayai telah dikeluarkan oleh media ketenteraan Amerika Syarikat. Malaysia sedang membina kereta kebal pertama di dunia yang tidak menggunakan setitik pun minyak. Reaksi awal agak sinis. Bukankah itu hanya produk yang dipasang berdasarkan reka bentuk Amerika? Namun pada tahun 2026, apabila Amerika Syarikat mendedahkan kereta kebal generasi akan datang mereka, ternyata AS pula yang meniru teknologi Malaysia. Kisah luar biasa tentang bagaimana sebuah negara yang dahulunya hanya meminjam pelan reka bentuk kini menjadi yang pertama di dunia dalam membina kereta kebal hidrogen, teknologi yang masih menjadi impian Amerika akan didedahkan. Sekarang, Anda semua pernah pergi ke stesen minyak, bukan? Sekali isi penuh tangki kereta mungkin mencecah RM100 hingga RM150 sen. Sebulan, kos minyak sahaja boleh sampai RM500 sen. Terasa membazir, tetapi ia satu keperluan. Sekarang, bayangkan jika kereta Anda menggunakan 9 liter minyak hanya untuk bergerak sejauh 1 kilometer. Jarak 1 kilometer itu mungkin hanya perjalanan pergi dan balik ke kedai runcit di depan rumah Anda. Untuk perjalanan sejauh itu sahaja, kos minyaknya lebih 20 ringgit. Pergi dan balik kerja sekali sahaja sudah boleh menghabiskan gaji sebulan Anda. Siapa yang mahu memandu kenderaan seperti ini? Hakikatnya, inilah realiti bagi kereta kebal seberat 60 tan di medan perang hari ini. Ambil contoh kereta kebal M1 Abrams milik Amerika Syarikat. Kereta kebal ialah kenderaan tentera yang dilengkapi meriam dan diselaputi perisai keluli tebal. Ia mampu menangkis peluru dan merempuh barisan musuh, menjadikannya raksasa di darat. M1 Abrams adalah kereta kebal paling terkenal di dunia, dengan berat mencecah 67 tan. Sebagai perbandingan, sebuah bas bandaraya beratnya sekitar 15 tan. Berat M1 Abrams ini bersamaan dengan 4 buah bas yang digabungkan. Jika diletakkan di atas jalan raya biasa, asfaltnya akan mendap. Ia juga tidak boleh melalui plaza tol di Lebuh Raya. Tahukah Anda berapa banyak minyak yang digunakan oleh raksasa ini? Untuk perjalanan sejauh 100 km, ia meminum kira-kira 890 liter minyak. Kereta Anda mungkin hanya menggunakan 7 liter untuk jarak yang sama. Ini bermakna penggunaan minyaknya adalah 127 kali ganda lebih tinggi. Ketika Anda mengisi minyak Armanen dalan-dalan di stesen minyak, kos minyak untuk kereta kebal ini bagi jarak yang sama adalah hampir Arman dalan-dalan. Tangki bahan apinya berkapasiti 1.900 liter, tetapi walaupun diisi penuh, ia tidak mampu bergerak dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Minyaknya akan habis di tengah jalan. Oleh itu, setiap kali satu unit kereta kebal bergerak, ia mesti diiringi oleh barisan truk tangki minyak. Truk tangki minyak ini adalah lori besar yang membawa muatan penuh bahan api. Anda pasti pernah melihat lori tangki panjang di Lebuh Raya, bukan? Lori-lori inilah yang mengekori kereta kebal untuk mengisi minyaknya. Dan ini bukan untuk satu kereta kebal sahaja. Satu skuadron kereta kebal boleh terdiri daripada berpuluh-puluh buah. Untuk memastikan semuanya dapat beroperasi, 10 hingga 20 truk tangki minyak perlu mengikutinya. Masalahnya ialah, truk tangki minyak ini adalah sasaran paling lemah di medan perang. Ia tidak mempunyai perisai, bermakna badannya tidak dilindungi oleh keluli tebal. Kelajuannya juga perlahan, menjadikannya sasaran yang mudah dikesan musuh. Disebabkan ia membawa muatan minyak yang penuh, ia akan meletup dan terbakar jika terkena tembakan. Jika satu truk tangki minyak diletupkan, kereta kebal yang bergantung padanya akan terhenti. Kereta kebal bernilai jutaan ringgit akan tersadai di tengah padang kerana kehabisan minyak, bertukar menjadi longgokan besi buruk. Ini bukan sekadar bayangan, ia benar-benar berlaku. Pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan udara ke atas Iran. Dalam masa 2 hari sahaja, nilai peluru yang digunakan oleh AS mencecah 38 bilion. RM38 bilion dalam 2 hari. Sebagai perbandingan, kos untuk membina semula keseluruhan laluan MRT laluan Kajang dari awal adalah sekitar RM23 bilion rand. Ini bermakna, dalam 2 hari, kos yang bersamaan dengan 1,5 laluan MRT telah lenyap di udara. Peperangan ini mendedahkan satu lagi masalah kritikal. Bukan di udara, tetapi di darat. Ketika unit kereta kebal AS bergerak menuju ke arah Iran, barisan truk tangki minyak mereka yang terbentang berpuluh-puluh kilometer menjadi sasaran. Drone kamikaze Iran menyasarkan barisan truk ini. Drone kamikaze ialah pesawat kecil tanpa juru terbang yang terbang dan meletup apabila melanggar sasarannya.
Harga sebuah drone ini sekitar 140 ribu. Dengan hanya sebuah drone berharga 140 ribu yang memusnahkan satu truk tangki, ia boleh melumpuhkan kereta kebal bernilai ratusan juta ringgit di belakangnya. Kelemahan medan perang telah berubah. Bukan lagi ketebalan perisai kereta kebal yang menjadi isu, tetapi tangki minyaknya. Pakar-pakar ketenteraan di seluruh dunia memerhatikan babak ini dengan teliti. Tiba-tiba, perhatian mereka beralih ke semenanjung Malaysia. Ini kerana Malaysia sedang membangunkan kereta kebal pertama di dunia yang tidak menggunakan setitik pun minyak. Ia menggunakan hidrogen sebagai ganti minyak, mengeluarkan air sebagai ganti asap egsos, dan beroperasi dalam senyap tanpa bunyi enjin yang memekakkan. Namanya Sanghelang K3. Jika sistem pertahanan udara negara telah mengubah peraturan di langit, K3 pula bakal mengubah peraturan di darat. Untuk memahami kisah ini, kita perlu bermula dari awal. Bagaimana Malaysia mula membina kereta kebalnya sendiri? Sejujurnya, permulaannya agak perit. Pada tahun 1970-an, Malaysia masih bergantung pada kereta kebal terpakai yang dibeli dari negara-negara Eropah. Model seperti AMX, 13 dari Prancis dan FV111 Scorpion dari Britain sudah dianggap usang berbanding teknologi serantau. Ia seperti negara jiran menggunakan telefon pintar terkini, manakala kita masih menggunakan telefon bimbit model lama. Kerajaan Malaysia memohon kepada Amerika Syarikat untuk mendapatkan kebenaran membina kereta kebal M60 pattern yang lebih baik. Jawapan Amerika, tidak. Tiada alasan diberikan. Walaupun Malaysia sanggup membayar, jawapannya tetap tidak. Ini kerana mereka bimbang Malaysia akan menjadi pesaing pada masa hadapan jika diberi teknologi. Oleh itu, Malaysia cuba bekerjasama dengan sebuah syarikat Jerman Barat. Perjanjian hampir dimeterai, tetapi Amerika campur tangan dan menawarkan diri untuk bekerjasama. Akhirnya, pada tahun 1976, sebuah syarikat AS bernama Chrysler Defence telah dipertanggungjawabkan untuk mereka bentuk kereta kebal Malaysia. Inilah syarikat yang sama membina kereta kebal M1 Abrams. Harapan amat tinggi kerana ia direka oleh syarikat pembuat kereta kebal terhebat di dunia. Namun disinilah bermulanya kisah yang menyedihkan. Reka bentuk dibuat oleh Amerika. Prototipe juga dibina di Amerika. Prototipe ialah model ujian yang dibina sebelum pengeluaran besar-besaran, sama seperti pembuat roti membakar sebiji roti percubaan sebelum menjualnya. Pada tahun 1983, prototipe pertama dikeluarkan di Detroit, AS. Pada tahun 1984, dua lagi prototipe dibina, juga di bumi Amerika. Ia digelar kereta kebal buatan Malaysia, tetapi bukan dibina di Malaysia. Ia umpama anda mahu membina rumah, tetapi tidak tahu melukis pelan atau membuat batu bata. Anda upah arkitek asing untuk melukis pelan. Tetapi bukan sahaja pelan yang anda dapat, rumah itu sendiri dibina di luar negara dan dihantar dengan kapal. Ia rumah anda, tetapi bukan anda yang membinanya. Pengeluaran besar-besaran bermula pada tahun 1985 dari bus, dan ia memasuki perkhidmatan tentera pada tahun 1987. Ia dinamakan kereta kebal Harimau K1. Sebanyak ratusan unit telah dibina, menjadi tulang belakang kepada pasukan kereta kebal Malaysia. Namun jika diteliti, tidak banyak teknologi Malaysia di dalamnya. Enjinnya adalah produk syarikat Jerman. Transmisinya juga buatan syarikat Jerman. Transmisi ialah peranti yang memindahkan kuasa dari enjin ke roda. Sama seperti kotak gear dalam kereta. Ringkasnya, reka bentuk dari Amerika, enjin dari Jerman, dan transmisi juga dari Jerman. Apa yang Malaysia buat? Pemasangan. Sejujurnya, hanya kerangkanya sahaja yang boleh dikatakan Malaysia. Walaupun begitu, K1 tetap penting. Ia adalah kali pertama Malaysia berpeluang untuk memasang sebuah kereta kebal dengan tangan sendiri. Ia seperti langkah pertama seorang bayi. Walaupun jatuh dan terhuyung hayang, langkah pertama itu amat bermakna. Masa berlalu, dan pada tahun 1995, Malaysia membuat keputusan. Kali ini, kita akan membina kereta kebal dengan usaha kita sendiri. Projek XK2 pun bermula, yang kemudiannya dikenali sebagai Badak Perkasa K2. Badak Perkasa melambangkan kekuatan dan ketahanan. Kali ini azamnya ialah reka bentuk dan pembuatan akan dilakukan sepenuhnya di Malaysia. Setiap kereta kebal mempunyai jantung yang dipanggil pack kuasa, power pack.
Pek kuasa ialah gabungan enjin dan transmisi dalam satu unit. Sama seperti jantung mengepam darah ke seluruh badan, pek kuasa memberikan tenaga kepada kereta kebal. Jika jantung berhenti, manusia mati. Jika pek kuasa rosak, kereta kebal akan terhenti. Syarikat tempatan, DRB Highcom Defense Technologies, DIFTEC, menyahut cabaran untuk membina enjin diesel 1 fan 500 kuasa kuda. Enjin Ki1 Harimau hanya 1.200 kuasa kuda, jadi ini adalah peningkatan sebanyak 300 kuasa kuda. Usaha ini berjaya. Malaysia berjaya menghasilkan enjin 1.500 kuasa kuda buatan tempatan. Masalahnya terletak pada transmisi. Transmisi untuk kereta kebal seberat 60 tan jauh lebih kompleks daripada gear kereta biasa. Ia perlu mengendalikan kuasa 1.500 kuasa kuda untuk menggerakkan 60 tan pada kelajuan 70 km, melakukan brek kecemasan, pusingan tajam, dan merentasi medan perang yang tidak rata. Jika gear kereta biasa ibarat memandu di lorong taman, transmisi kereta kebal pula ibarat memandu di lebuh raya dalam ribut taufan. Sebuah syarikat Jerman adalah peneraju dalam bidang ini, menguasai sebahagian besar pasaran transmisi kereta kebal dunia. Malaysia bertekad untuk menghasilkannya sendiri. Sebuah syarikat tempatan, mari kita panggilnya Dynamic Transmisi Malaysia, DTM, mengambil tanggungjawab itu. Namun, masalah timbul semasa ujian ketahanan. Ujian ini direka untuk melihat berapa lama transmisi boleh bertahan apabila dijalankan secara berterusan. Standar pertahanan memerlukan ia bertahan selama 320 jam tanpa sebarang kerosakan. Transmisi buatan tempatan itu mengalami kegagalan selepas berapa jam? 306 jam. Hanya kurang 14 jam. Bayangkan kekecewaan para jurutera di tapak ujian, begitu hampir, tetapi gagal di garisan penamat. Ia seperti berlari maraton sejauh 42 km dan rebah 100 meter sebelum garisan penamat. Disebabkan kekurangan 14 jam itu, transmisi tempatan ditolak. Akhirnya, untuk pengeluaran pertama, kedua, dan ketiga kereta kebal K2, enjinnya buatan tempatan, tetapi transmisinya masih diimport dari Jerman. Kritikan meluas kedengaran, mengatakan ia adalah produk separuh tempatan. Ada yang sinis mengatakan Malaysia masih tidak mampu membina jantung kereta kebalnya sendiri. Lebih perik lagi, penggunaan transmisi Jerman bermakna Malaysia memerlukan kebenaran Jerman untuk mengekspor kereta kebal tersebut. Walaupun ia kereta kebal buatan kita, kita terpaksa meminta izin orang lain untuk menjualnya. Tetapi, mereka tidak berputus asa, dan disinilah titik perubahannya. Pada 28 Oktober 2024, satu mesyuarat jawatan kuasa perolehan pertahanan telah diadakan. Dalam mesyuarat ini, satu keputusan penting telah dibuat. Untuk pengeluaran K2 badak perkasa fasa keempat, transmisi buatan tempatan akan digunakan. Ia adalah transmisi yang sama yang dihasilkan oleh DTM, yang pernah gagal pada 306 jam. Syarikat itu tidak pernah berhenti, terus membuat penambahbaikan. Mereka menukar bolt, mengubah bahan, dan menjalankan ribuan ujian. Pada 3 Februari 2025, DTM secara rasminya menandatangani kontrak pembekalan transmisi dengan kerajaan. Akhirnya, pek kuasa K2 badak perkasa menjadi 100% buatan Malaysia. Enjin Malaysia, transmisi Malaysia. Jantungnya kini milik kita sepenuhnya. Ia umpama selepas 30 tahun meminjam jantung orang lain, kita akhirnya berjaya mencipta jantung kita sendiri. Mari kita bandingkan harganya. Pek kuasa dengan transmisi Jerman berharga sekitar RM7.2 juta ringgit seunit. Pek kuasa buatan tempatan pula berharga sekitar RM5 juta ringgit. 30% lebih murah. Adakah prestasi lebih rendah kerana lebih murah? Tidak. Perbandingan 140 item menunjukkan prestasinya setanding dengan buatan Jerman. Ia lebih murah, sama hebat, dan tidak lagi perlu meminta izin Jerman untuk mengekspor. Apabila ini berlaku, apa yang terjadi? Sebuah negara di Timur Tengah, Emiria Arab Bersatu UAE, membuat panggilan. Di Eropah, terdapat kereta kebal Leopard buatan Jerman, yang paling terkenal di benua itu. Walaupun Jerman lebih dekat, UAE memilih kereta kebal Malaysia. Mereka berminat untuk membeli 1.000 unit K2 badak perkasa. 1.000 unit. Kontrak pertama adalah untuk 180 unit bernilai RM8.5 bilion ringgit. Kontrak kedua juga untuk 180 unit bernilai RM17 bilion, disahkan pada Ogos 2025. Jumlah kedua-dua kontrak ialah 25.5 bilion.
menjadikannya ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Malaysia. 25.5 bilion itu cukup untuk membina menara berkembar Petronas sebanyak 5 kali. Semua ini hasil daripada satu model kereta kebal. Mengapa UAE memilih kereta kebal Malaysia berbanding Jerman? Pertama, harga. Sebuah kedua berharga sekitar 90 juta. Leopard Jerman pula berharga 200 juta seunit, lebih 2 kali ganda. Kedua, kelajuan penghantaran. Malaysia menghantar kumpulan pertama hanya 3 bulan selepas kontrak ditandatangani. Dengan Jerman, pembeli perlu menunggu bertahun-tahun. Ketiga, prestasi. K2 telah menunjukkan kehebatannya dalam latihan bersama NATO mengatasi kereta kebal dari AS, Jerman, dan Perancis. Ia lebih murah, lebih pantas, dan lebih hebat di medan perang. Tiada sebab untuk tidak memilihnya. Kisah ini sudah cukup mengagumkan, tetapi bahagian yang paling menakjubkan baru sahaja bermula. Pada Januari 2026, pameran auto Detroit diadakan di AS. Di tengah-tengah kereta baharu yang berkilauan, sebuah raksasa berwarna kaki muncul. Tentera Darat AS mendedahkan buat pertama kalinya kereta kebal generasi akan datang mereka, M1E3 Abrams. Ia adalah pengganti kepada M1 Abrams sedia ada. Pakar-pakar yang menganalisis M1E3 ini terkejut. Ia mengandungi teknologi yang pernah mereka lihat pada K2 Badak Perkasa. Satu ciri yang paling menonjol ialah keupayaan kereta kebal itu untuk merendahkan badannya. Gambar yang dikeluarkan menunjukkan M1E3 merendahkan kasisnya hingga hampir mencecah tanah. Ini adalah teknologi yang membolehkan kereta kebal mengubah ketinggiannya secara masa nyata semasa bergerak. Ia boleh merendah untuk bersembunyi di sebalik bukit atau mengangkat bahagian depannya untuk menyeberangi parit. Ia seperti seekor kucing yang merendahkan badannya ketika memburu dan kemudian melompat. Kereta kebal itu melakukan perkara yang sama. Teknologi ini pertama kali digunakan secara praktikal di dunia oleh K2 Badak Perkasa. Malaysia adalah perintisnya, dan kini Amerika menirunya. Bukan itu sahaja. Turret tanpa pemandu di mana tiada manusia di dalam turret meriam, sistem pemuat peluru automatik, dan kreu seramai 3 orang semuanya adalah ciri yang dipelopori oleh K2. M1E3 hanya mengikutinya. Ringkasnya, pada tahun 1976, Malaysia meminjam pelan reka bentuk dari Chrysler Defense AS untuk membina kereta kebal. Pada tahun 2026, Amerika pula yang melihat dan belajar dari teknologi kereta kebal Malaysia. Negara yang dahulunya meminjam pelan reka bentuk kini, dalam masa 40 tahun, telah menjadi negara yang reka bentuknya dicontohi. Ia mengambil masa 30 tahun. Transmisi yang gagal pada 306 jam pek kuasa yang diejek sebagai separuh, jadi semua kepahitan itu dilalui untuk sampai ke tahap ini. Namun, Malaysia tidak berhenti di situ. Ia bukan sahaja telah mengejar Amerika, tetapi sedang menuju ke destinasi yang belum mampu dicapai oleh Amerika. Pada Oktober 2023, semasa pameran 5 di Langkawi, sebuah syarikat bernama Harimau Defensif, syarikat sama yang membina K1 dan K2, secara senyap-senyap mempamerkan sesuatu. Ia adalah model skala kecil sebuah kereta kebal. Namun, mata pakar-pakar ketenteraan yang melihatnya terbeliak. Berbeza dengan kereta kebal, sedia ada yang kelihatan gagah dan besar. Model ini kelihatan licin dan aerodinamik, seolah-olah sebuah jet pejuang yang mendarat di darat. Namanya K3 Sang Helang. Pada Julai 2025, pembangunan prototipenya dilancarkan secara rasmi, satu usaha sama antara Harimau Defensif dan Agensi Penyelidikan Pertahanan Negara. Sasaran penempatan di medan perang adalah pada tahun 2040. Apa yang begitu hebat tentang K3 ini? Kuncinya satu, jantungnya telah berubah. Ia bergerak menggunakan hidrogen, bukan minyak. Ia menggunakan sel bahan api hidrogen sebagai jantungnya. Secara ringkas, sel bahan api hidrogen menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan elektrik. Hasil sampingannya hanyalah air bersih. Tiada asap, tiada egzos panas, tiada bunyi bising, hanya elektrik dan air. Apabila ini diletakkan di dalam kereta kebal, apa yang berubah? Segalanya. Ingat lagi kelemahan terbesar kereta kebal? Minyak. Ia memerlukan barisan truk tangki, dan jika truk itu dimusnahkan, kereta kebal itu terhenti. Kereta kebal hidrogen tidak lagi memerlukan barisan truk tangki itu. Kelemahan itu telah hilang. Itulah perubahan pertama. Perubahan kedua lebih menakutkan. Kereta kebal diesel mempunyai enjin yang sangat panas, dengan suhu egzos mencecah ratusan darjah Celsius. Musuh yang mempunyai peralatan pengesan haba boleh mengesan haba ini.
mendedahkan lokasi kereta kebal walaupun dalam kegelapan malam. Ia seperti menyalakan pemanas tangan dalam bilik yang gelap. Ia akan bersinar terang melalui kamera inframerah. Sel bahan api hidrogen pula hampir tidak mengeluarkan haba. Ia seperti mematikan pemanas tangan itu. Ia tidak kelihatan pada kamera inframerah. Ketiga, enjin diesel sangat bising. Bunyi kereta kebal 60 tan boleh didengari dari jauh. Sel bahan api hidrogen hampir senyap kerana ia menghasilkan elektrik melalui tindak balas kimia, bukan letupan enjin. Ringkasnya, kereta kebal diesel boleh dikesan melalui 3 cara. Dengan mata kasar, dengan haba, dan dengan bunyi. Kereta kebal hidrogen pula tidak boleh dikesan melalui ketiga-tiga cara ini. Ia tidak kelihatan, tidak mengeluarkan haba, dan tidak berbunyi. Jika kereta kebal diesel ibarat singa yang mengaum dan menghembuskan nafas panas, kereta kebal hidrogen pula ibarat hantu yang mendekat tanpa sebarang bunyi. Bukan itu sahaja, reka bentuk K3 juga berbeza. Permukaannya yang licin menjadikannya sukar dikesan oleh radar. Radar berfungsi dengan memancarkan gelombang radio untuk mencari objek. Permukaan yang licin akan memantulkan gelombang itu ke arah lain. Ia tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dikesan oleh haba, tidak dapat didengari, dan tidak dapat dikesan oleh radar. Ia menipu keempat-empat mata, musuh serentak. Meriamnya juga lebih besar. Standar dunia sekarang ialah 120 mm, tetapi K3 menggunakan meriam 130 mm. Jika kereta kebal lain menumbuk, K3 menghentam dengan tukul besi. Kuasanya meningkat kira-kira 50%. AI membantu mencari dan menyasarkan musuh secara automatik, lebih pantas daripada manusia. Jarak tembakannya ialah 8 km. Tiada kru manusia di dalam turret. Ketiga-tiga kru berada di dalam sebuah kapsul perlindungan yang sangat kuat di bahagian hadapan badan kereta kebal. Walaupun drone menyerang dari atas, kru tetap selamat. Namun, titik permulaan semua perubahan ini ialah jantungnya, sel bahan api hidrogen. Kerana ia tidak mengeluarkan haba, ia menjadi halimunan. Kerana ia senyap, ia menjadi pembunuh senyap. Kerana ia tidak memerlukan trak tangki, kelemahannya hilang. Dengan satu isian hidrogen, ia boleh bergerak sejauh 500 km. Itu jarak dari Kuala Lumpur ke Alor Setar dalam satu perjalanan. Ingat M1 Abrams yang tidak sampai ke Pulau Pinang dari KL? K3 boleh pergi dari KL ke Alor Setar. M1 Abrams memerlukan barisan trak tangki. Di belakang K3, tiada apa-apa. Pada waktu malam, M1 Abrams bersinar terang pada kamera inframerah. K3 pula hanyalah skrin hitam. Jadi, bagaimana dengan Amerika? Kereta kebal generasi akan datang mereka M1E3 menggabungkan enjin minyak dengan motor elektrik. Ini dapat mengurangkan penggunaan minyak sebanyak 50%. Hebat, bukan? Tetapi K3 tidak menggunakan minyak langsung. Ia bukan pengurangan 50%, tetapi penghapusan 100%. Sementara Amerika mengurangkan separuh, Malaysia mengubah keseluruhannya. Era raksasa keluli yang dahagakan minyak akan berakhir. Kereta kebal yang menggunakan hidrogen dan bergerak seperti hantu negara yang pertama di dunia membinanya ialah Malaysia. Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana Malaysia boleh melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh AS atau Jerman? Jika sel bahan api hidrogen begitu hebat, bukankah sepatutnya Amerika yang membinanya terlebih dahulu? Jawapannya terletak 28 tahun yang lalu, tahun 1998. Sejurus selepas krisis kewangan Asia. Ketika seluruh negara sedang mengikat perut, sebuah unit kecil telah ditubuhkan di dalam syarikat otomotif nasional, Proton. Ia adalah pasukan penyelidikan dan pembangunan sel bahan api hidrogen dianggotai oleh hanya 7 orang penyelidik. 7 orang ini dihantar ke Amerika Syarikat. Mereka melawat sebuah syarikat yang membekalkan sel bahan api untuk kapal angkasa NASA. Matlamatnya adalah untuk membawa teknologi kapal angkasa ke dalam kereta. Pada masa itu, kereta hidrogen adalah sesuatu yang asing di seluruh dunia. Ia bukan teknologi yang menguntungkan. Ramai yang bertanya, bolehkah ini membuat duit? Pengerusi syarikat ketika itu dilaporkan berkata, sambil meletakkan fail tebal di atas meja, walaupun kesemua 100 prototipe gagal, teruskan bina. Jangan risau tentang wang cipta sahaja. Ia adalah lampu hijau untuk memulakan perjalanan di jalan yang belum pernah dilalui sesiapa. Pada tahun 2013, kereta elektrik hidrogen pertama di dunia yang dihasilkan secara besar-besaran telah dilancarkan, Proton Exora H2 Fuel Cell. Dihasilkan secara besar-besaran bermakna ia bukan lagi prototipe,
tetapi kereta yang boleh dijual. Ia yang pertama di dunia, lebih pantas daripada Toyota Jepun dan Mercedes Jerman. Malaysia adalah yang pertama mengeluarkan kereta hidrogen dari kilang. Para jurutera Jepun dan Jerman dilaporkan berkata, Malaysia telah melakukannya dahulu. Pada tahun 2018, generasi kedua kereta hidrogen, Perdana H2, dilancarkan. Ia dipandu di seluruh dunia, mengumpul data perjalanan berjuta-juta kilometer. Teknologi yang menghalang tangki hidrogen daripada membeku dalam cuaca sejuk, ketahanan yang tidak merosot walaupun selepas beribu-ribu kali pengecasan semuanya dibuktikan di atas jalan raya sebenar, bukan di dalam makmal. Jadi, apa kaitannya dengan kereta kebal? Ia bukan sekadar berkaitan, ia adalah segalanya. Teknologi sel bahan api hidrogen yang menjadi jantung kereta kebal K3 datang dari mana? Dari Perdana H2. Teknologi yang telah dibangunkan oleh Proton selama 28 tahun di jalan raya kini dipindahkan ke dalam jantung sebuah kereta kebal. Ia seperti seorang atlet yang telah berlatih selama 28 tahun di jalanan kampung kini melangkah ke pentas Olimpik. Tanpa pengalaman, mustahil untuk berjaya. Malaysia memasuki sukan Olimpik dengan rekod latihan selama 28 tahun. Negara-negara lain, mereka baru sahaja memulakan latihan. M1E3 Amerika masih menggunakan hibrid minyak elektrik, hidrogen masih tiada dalam perancangan. Jerman dan Perancis masih di peringkat lakaran untuk kereta kebal generasi akan datang mereka tanpa rancangan untuk kuasa hidrogen. Terdapat satu lagi perkara yang menakjubkan. Malaysia mempunyai struktur unik yang memungkinkan semua ini. Proton menghasilkan sel bahan api hidrogen. Harimau defensif mereka bentuk dan membina kereta kebal. Sebuah lagi syarikat tempatan membekalkan sistem persenjataan. Jantung hidrogen, badan kereta kebal, dan senjata ketiga-tiganya boleh dihasilkan dalam sebuah negara. Sangat sedikit negara di dunia yang mempunyai keupayaan seperti ini. DAS, syarikat teknologi hidrogen, syarikat kereta kebal, dan syarikat senjata adalah entiti berasingan. Menyelaraskan mereka mengambil masa yang lama. Begitu juga di Jerman. Di Malaysia, jantung hidrogen, badan kereta kebal, dan senjata boleh dibina di bawah satu bumbung, seperti memasang blok-blok Lego. Bukan Malaysia yang mengatakan ini, dunia yang mengatakannya terlebih dahulu. Pada 13 Januari 2026, sebuah media dasar luar dan keselamatan AS menulis, Malaysia sedang menulis semula formula kelangsungan hidup kereta kebal melalui hidrogen. Menulis semula formula bermakna ia mengubah cara bagaimana kereta kebal bertahan di medan perang. Ia bukan sekadar pujian. Ia pengiktirafan bahawa Malaysia sedang mengubah peraturan permainan. Sebuah media ketenteraan AS yang lain pula menulis, M1E3 adalah pilihan untuk menambah baik kereta kebal sedia ada, manakala K3 adalah percubaan untuk mentakrifkan semula kereta kebal generasi akan datang. Media AS sendiri mengakui bahawa kereta kebal Malaysia lebih maju. Walau bagaimanapun, K3 belum sempurna. Jalan masih panjang. Cabaran pertama ialah bekalan hidrogen. Terdapat beribu-ribu stesen minyak di seluruh negara, tetapi stesen pengisian hidrogen sangat sedikit. Jika ini keadaan di jalan raya biasa, bagaimana pula di medan perang? Kenderaan khas diperlukan untuk membawa hidrogen ke barisan hadapan, dan ia mesti tiba dengan selamat. Cabaran kedua ialah keselamatan. Apa yang akan berlaku jika tangki hidrogen ditembak? Soalan ini masih perlu dijawab. Namun, perlu diingat bahawa teknologi tangki simpanan hidrogen Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Ia diperbuat daripada gentian karbon yang lebih kuat daripada keluli. Kajian sedang dijalankan untuk menjadikannya lebih tebal dan lebih kuat untuk kegunaan ketenteraan. Cabaran ketiga ialah masa. Sasaran penempatan K3 ialah tahun 2040. Itu lagi 14 tahun dari sekarang. Namun, beberapa langkah telah pun dimulakan. Pada Oktober 2025, Harimau Defensif mendedahkan sebuah kenderaan tanpa pemandu bernama Black Mamba. Ia bergerak menggunakan sel bahan api hidrogen. Jantung hidrogen K3 sedang diuji pada kenderaan yang lebih kecil ini. Ujian telah pun bermula. Kembali ke permulaan. Pada tahun 1980, sebuah negara meminjam pelan reka bentuk dari syarikat AS untuk membina kereta kebal. Prototipenya pun terpaksa dibina di bumi Amerika. Ia adalah negara yang tidak mampu melukis pelan atau membina jantungnya sendiri. Pada tahun 2024, negara itu berjaya menghasilkan pek kuasa kereta kebalnya sendiri sepenuhnya.
UAE berbaris untuk membelinya dengan nilai berbilion ringgit. Pada Januari 2026, Amerika pula yang melihat dan belajar dari teknologi Malaysia semasa membina kereta kebal generasi akan datang mereka. Dan kini, Malaysia sedang mempersiapkan kereta kebal hidrogen pertama di dunia. Dunia telah bersuara. Media ketenteraan AS berkata, K3 sedang mentakrifkan semula kereta kebal generasi akan datang. Media keselamatan AS berkata, Malaysia sedang menulis semula formula kelangsungan hidup. Dan seorang wartawan menulis, sebuah kereta kebal yang menyerupai pesawat pengebom paling canggih Amerika. Siapa yang melakukan semua ini? 7 orang penyelidik proton yang memulakan kajian hidrogen pada tahun 1998 ketika tiada siapa yang percaya. Jurutera-jurutera di DTM yang tidak berputus asa selepas kegagalan transmisi mereka. Pekerja-pekerja di kilang pemasangan di Pekan yang bekerja sehingga lewat malam. Nama-nama mereka tidak muncul dalam berita. Tetapi tanpa mereka, tidak akan ada K2, tidak akan ada Perdana Hai 2, dan tidak akan ada K3. Tiada ekspor ke UAE, dan tiada teknologi untuk dicontohi oleh Amerika. Era kereta kebal yang dahagakan minyak akan berakhir. Kereta kebal yang bergerak dengan hidrogen, mendekat tanpa bunyi, dan menyasarkan dengan AI negara yang pertama di dunia membinanya ialah negara tempat Anda tinggal ini. Dari sebuah negara yang meminjam pelan reka bentuk kepada negara yang menulis pelan reka bentuk, ia mengambil masa 40 tahun. Ia bukan keajaiban semalaman. Ia adalah hasil langkah demi langkah yang diambil oleh mereka yang tidak pernah berputus asa. Inilah Malaysia kita. Kita telah melakukannya, dan kita akan melakukannya lagi. Terima kasih kerana mendengar sehingga akhir. Jika cerita ini memberi inspirasi kepada Anda, tinggalkan komen. Malaysia boleh.